Martabak ni yang istimewa situ penuh telur. Tahu telur di kat luar kan. Daging pun dicincang. Daging tu memang kita cincang sendiri. Masa tu itu yang istimewa martabak masa tu. Bila kita makan tu rasa keruk-keruk. Lama-lama lepas sekarang ni beza dia banyak bawang dia daging. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton-penonton podcast Cik Boy Production. Sebelum tu, Cik Boy nak mengucapkan salam Ramadan kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia. Jadi seperti biasa, kita podcast Cik Boy ni akan menampilkan beberapa orang artis. Tapi hari ni kita ambil seorang je lah. Jadi sebelum korang nak tengok artis jirantuk ni, korang kena layan video ni dulu. Okay, korang mana yang nak dapatkan baju rare daripada podcast Cik Boy Production, korang boleh dapatkan ni. Ini antara baju-baju yang ada lah. Pelbagai saiz, daripada saiz yang kecil sampai 5XL yang kita ada. Okay, lepas tu kita ada juga tumbler. Ada cok khas itu daripada podcast Cik Boy Production juga. Lepas tu kita ada mug. Ni korang boleh dapatkan mug. Harga nanti korang boleh tengok lah. Korang boleh check sendiri harga dia ada berapa. Lepas tu yang paling best sekali, korang boleh dapatkan topi. Topi ni bukanlah sekatu-patu kulit. Tidak, dia campur je. Tapi dia ada chop lah sebagai podcast Cik Boy Production kat depan tu. Ni contoh baju yang kita pakai. Ni macam anak Cik Boy ni, nampak baju dia. Ni untuk yang perempuan. Kalau nak yang apa ni, lengan panjang pun ada juga. Okey, ni untuk baju lelaki. Untuk baju yang saiz kecil. Macam Cik Boy pakai ni 3XL. Tapi kalau kau nak dapatkan saiz 4XL, 5XL pun ada juga. Okay, topi dia ada satu saiz je. Saiz ni macam topi yang Cik Boy pakai sekarang ni lah. Ni saiz dia. Cik Boy pun tak berapa tahu saiz dia, tapi nya semua boleh pakai, kecuali budak-budak lah. Okay. Korang dah tengok kan? Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita memperkenalkan Osman Matludin, ataupun lebih dikenali sebagai PMJ. Kau bagi Osman Matludin tak ramai orang pakai nama tu. Tak ramai Tak ramai orang tahu. Kalau orang yang tengok-tengok ni rasanya tak kenal siapa Osman Matludin. Tapi kalau bila awak cakap PMJ tu, insyaAllah lah kenal. Jadi daripada sebalik nama PMJ tu, kita tampilkan nama Osman Matludin. Okey, jadi ala-ala tu dah boleh memperkenalkan diri. Alhamdulillah. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Boy Podcast kerana sudi mengundang saya. Walaupun memang saya sibuk lah ni sekarang ni. Saya memang sibuk. Saya baru je habis syuting dengan keluar terus. Ada keluar terus podcast. Jadi malam ni saya dapat bersama dengan Cik Boy, walaupun saya pun baru balik daripada iftar tadi. Alhamdulillah. Sekarang ni dapat ke sini. Sama lah tadi Cik Boy belakang. Ya. Lagipun kalau yang sebelum ni saya memang payment lambat. So saya harap Cik Boy ni payment kita akan bayar terus. Bayar terus. Okay, kita bayar terus. Kita tak jadi ada kalau nak mengenalkan diri saya sebenarnya tak ada apa yang boleh saya beritahu. Tak menarik tentang diri abang ke macam mana? Tak menarik. Tak menarik semua pada saya, apa yang saya ada semua menolak lagi. Jadi menolak. Jadi saya dilahirkan pada 9 bulan 5 tahun 74. Sekarang berusia 36 tahun. Dan sudah berkahwin dan punya 2 orang cahaya mata lah. Jadi kalau nak cerita dari segi pendidikan, saya habiskan di UC tu Ulu Ceka podcast. Jadi Universiti Ulu Ceka lah. Jauh tu. Ya. Jadi di sana saya terus sambung belajar di Singapura dalam bidang Toreh Menoreh. Singapura. Ingat Singapura. Ada Singapura. Singapura dalam Singapura. Kalau tuan-tuan nak tahu, Singapura ni di jantung. Kita juga ada Singapura bukan Singapura. Jadi itulah itu sebut sikit. Jadi apa lagi yang tuan nak tahu? Jadi kita nak tahu apa PMJ buat sekarang ni. Sekarang ni saya dulu saya bisnes. Mungkin orang tahu saya bisnes. Tapi sekarang ni seorang businessman. Actually
Tak adalah businessman. I'm a straight food straight seller. So I don't know. Tapi sekarang ni saya dah tak buat macam tu. Sekarang saya Surakaya. Jalan pun sudah ada lain. Lagipun sekarang ni saya kalau macam beras habis saya wadidah. Sekarang saya main dengan tu lah. Sekarang saya lebih kepada ni lah, sosmed lah. Yang hasilnya daripada TikTok lah. Saya influencer lah. Senang cerita senang cerita influencer. Adalah influencer. Content creator. Ya, content creator, yes. Tapi setakat ni content apa yang biasa buat? Content saya biasa buat macam masak, menari. Saya dulu menari kebudayaan. Tak pernah tengok. Tak follow ya. Boleh follow. Saya nanti follow. Nanti saya bagi link dekat tu. Okay. Saya menari kebudayaan dekat itulah. Ada satu tempat tu. Saya rasa tak perlulah saya beritahu kat sini. Orang yang tahu je lah. Sebab jadi, cerita ni cerita dah lama. Macam ni lah dulu. Dulu saya dua alam. Ada satu alam betul dan satu alam flora. Jadi tanya lain. Jadi PMJ, kita sebenarnya kita nak tanya pasal Ramadan dulu-dulu. Sebabnya masa Cik Boy kecil-kecil dulu, bazar Ramadan kita kalau kat Gantuk ni dulu kat depan MDJ tu. Ya. Ke ada lagi yang awal sebelum tu? Saya ingat saya depan MDJ lah. Depan Kalau MDJ, bila saya dah berkecimpur dalam dunia. Sebab zaman tu tak ada tar lagi depan tu. Zaman tu masih lagi batu. Kalau hujan tu belecah lagi situ dulu. Ya. Cohor. Jadi kalau nyantak kapal cohor. Ya, jadi masa tu Cik Boy tengok PNG bawa 3 roda. Masa tu belum? Masa you dah tengok air masa tu. Itu sebenarnya dah ke depan dah. Dah kaya dah lah. Dah kaya sikit masa tu. Dah pakai sebelum tu zaman bawa lori batu. Zaman bawa lori tu, ya, masa tu saya jadi seller je lah. Masa tu lah. Makna tahun lebih kurang tahun 1999 90-an lah, 2001 ya. Jadi kalau kita tengok zaman dulu punya bazar Ramadan sangat meriah. Sangat meriah. Berbanding sekarang pun meriah juga. Cuma ada setengah-setengah tempat je lah. Kalau ikutkan dulu-dulu semua tempat ni memang meriah. Jadi apa komen PMJ? Sebabnya kita sekarang di bulan Ramadan, jadi kita cerita pasal Ramadan je. Boleh. Apa kita sembang-sembang santai lah. Kalau dulu saya sebenarnya saya pernah juga berniaga dekat bazar. Berniaga apa tu? Jual air. Jual air. Income gini boh. Mantap. Sekarang air harga dia RM5 RM6 lah satu kampik. Kalau dulu RM2 je. RM2 RM2 je. Kampik yang sama. Kampik yang sama. Kampik 6x9 rasa. 6x9. Dulu kalau beza dulu dengan sekarang bazar Ramadan dulu tak banyak. Dulu yang jadi meriah tu bazar Ramadan dulu kita pakai payung je. Pakai payung, pakai apa? Yelah orang bawa kalau air tebu tu mesin kat situ masa tu. Sekarang ni rasa saya mesin kat tempat lain lah kan. Yelah kalau tidak dulu bising situ. Bising. Masa tu yang meriah tu. Kalau ikan bakar kan. Tapi dulu sebelum Majlis Daerah buat satu apa dia naik taraf kan. Memang banyak lah pengalaman kat situ, kat bazar tu. Jadi PMJ dulu jual air benda tu? Saya pun tak ingat dah. Jual ringkas-ringkas masa tu. Masa tu jual cincang berlaku. Dengar cerita beratur sampai ke simpang masuk Jentuk tu. Ya, dia orang beratur nak pergi tempat lain. Sebab kalau pergi tempat saya masa tu saya cuma jual berapa balang masa tu. Tapi okey, saya rasa seronok. Saya punya jual air soya, air kelapa, air apa ni, lecikang. Masa tu memang bintang sedap. Masa tu kalau berniaga kira padu ke lah kan? Sebab dulu satu orang yang sekarang ni orang lama-lama berniaga ada lagi. Kalau kat dulu, kalau beza dulu dengan sekarang, saya dapat bezakan satu benda yang apa menarik dekat bazar Ramadan dulu, ramai awet berniaga. Sekarang awet tu dah jadi macam-macam. Sekarang awet orang tu juga tapi makcik dah. Jadi makcik. Jadi sekarang ni aku tak minat dah. Kalau dia paket saya ni macam baru lepas 18 tahun ni. Jadinya macam-macam lah pada dia. Ya, betul. Jadi air kita dah tanya, nak tanya makanan dulu dan sekarang. Dulu apa makanan yang zaman tu tak ada viral lagi. Zaman tu dia viral mulut ke mulut je. Sekarang viral kita ni lain macam.
Viral komplain boleh baca juga. Dulu kita kalau dekat Jerantuk dia, kalau dekat Jerantuk dia memang mentabak tu lah daripada dulu. Cuma cara penyediaan mentabak tu dah berbeza. Dulu kita tengok orang yang jual-jual mentabak, macam saya nak cerita dalam skop Jerantuk lah kan, dalam macam kali ni memang kita cerita pasal Jerantuk je. Ya. Bazar Ramadan dekat Jerantuk, orang berniaga pecah-pecah kan. Masa tu kalau toknya mentabak Pozi lah. Lepas tu baru Syed. Saya rasa sebab saya rasa Pozi dulu masa tu. Bukan nak bagi kredit kat dia, tapi arwah. Dia kena bayar arwah dah. Semuanya dah arwah tak silap. Ya. Pozi dah Syed. Pozi dah Syed. Pozi dah meninggal. Pakcik Syed pun dah meninggal. Pakcik Sopi ada lagi? Ada. Pakcik Sopi ada lagi. Panjang umur insya-Allah. Jadi masa tu kita tengok mentabak ni yang istimewa masa tu penuh telur. Tahu telur ni kat luar kan, daging pun dicincang, daging tu memang kita cincang sendiri. Masa tu itu yang istimewa mentabak masa tu. Bila kita makan tu rasa keruk-keruk lama-lama. Lepas sekarang ni beza dia banyak bawang dia daging. Kentang kan. Masa tu kita kentang pun kita potong. Tapi sekarang pun tengok macam banyak juga daging. Iyalah, makna itu tengok tu, kalau banyak daging tu harga banyak lah. Dulu kita ingat saya RM2.5, RM2.5 lebih kurang. Harga mentabak RM2.5 ke RM3 macam tu. Mentabak masa tu. Itulah bezanya kalau yang ternampak dari segi makanan lah. Sekarang dah RM8 tuan-tuan, RM15. Jadi RM8 ada, RM10. Dengar cerita RM10, RM12 pun ada. Mentabak sekarang. Tapi dulu kalau cerita bazar, kalau cerita sebelum bazar, kalau kita cerita di rumah, cerita masa kita remaja, kalau nak cerita perbezaan juga kan. Dia seronok puasa masa kecil-kecil lah sebenarnya. Masa saya kecil tu saya suka kalau puasa dah kata ada pengumuman puasa, memang kita tunggu. Dulu kita dengar radio, TV ada, kalau bateri habis kecil gambar tak dapat nak tengok kan. Jadi saya dengar radio ada dah masa tu kata esok puasa. Okey, best. Esok puasa seronok, kita boleh pergi. Saya lebih pada fokus pada ramai orang perempuan tau. Itu yang masalah tu. Kalau saya pergi masjid, awet mesti ramai pergi masjid kan. Saya akan pergi ke masjid. Mana jiwa playboy tu? Playboy tu aku. Masa pencinta tu wanita. Pencinta wanita. Yes. Aku memang tapi kalau dulu kan kita bila petang-petang tu kita akan pergi kedai mamak dekat tepi tu. Dulu ada satu kedai mamak dekat estate tu. Dekat estate dekat Teramaju tu. Ada kedai mamak ada kedai mamak. Jadi kita orang ni kalau petang-petang mana PMG masa tu duduk di Singapura? Saya memang duduk Singapura lah. I born here, my hometown is here. So kita beli air blok tu lah kan. Air blok? Ais tu ais takung. Okay. Saya sempat lagi benda tu. Sebab situ kilang, jadi dia orang tutup air tu dengan tutup ais tu dengan abuk kayu. Ingat lagi kan. Masa tu teruja lah kalau petang-petang ni tutup dengan abuk kayu. Yang tu saya tak tahu. Balok abuk kayu tak tahu. Yang tu saya tak tahu. Tak ada yang tu. Dulu kau mau beli kat kedai panggil dulu kedai anti dekat Bandar Lama tu. Dia ada lagi pakai air besar tu. Buka je. Slot dia tarik yang tu kan. Yang dalam takor tu. Dia tuntur je. Tahu air. Itulah. Tak ada pula balok abuk kayu. Ada, kita ada buat. Macam tu somer tu memang ada abuk kayu. Kalau nak tahan lama, dia tahu abuk kayu. Dia tahu abuk kayu. Mana letak luar je? Tidak. Mana dia keluar kan, dia peti. Tu dia tahu abuk kayu, lepas tu dia bungkus kat kabar, kita bawa balik. Jadi tak cerita je. Abuk kayu tu kalau saya pergi ke kedai tu beli, kalau kita beli awal, kita balik kan naik basikal. Naik basikal angin sampai rumah dia dah kecil. Menangis tu. Kita ingat memang sebab kalau bulan puasa saya memang suka ada ais. Lepas tu ada oring gas. FM. Malas. Ya. Kalau masa tu lah. Itu beza lah. Sekarang ni dia tak beza, tak ada order Grab food ya. Sekarang ni itulah kata beza memang. Dulu tak ada siapa nak hantar lah ya. Tak ada siapa nak hantar. Lepas tu kalau nak makan-makan pun saya suka kuih koci masa tu. Kalau kuat-kuat pun, kalau mak buat pun dia akan buat kuih kaswi. Itu je lah antara kuih yang kita mana ada beli, mana ada bazar. Yang ada gitu je lah. Kalau mak rajin buat, tak ada kata kita cekik nasi je lah kan. Jadi masa PMJ kecil-kecil dulu ada bazar dia tu?
Entah, kita memang duduk kampung je. Oh tak, oh dekat ke bandar ke? Dekat pun, tapi masa tu walaupun sekarang 7 km, maksudnya ampun, nak boleh pergi ke bandar ni. Kereta banyak, kita kecil, bawa basikal. Tapi kita pergilah, kalau Pampir kita pergi lah. Pampir aku tak kira. Pampir kalau tapak sekarang ni dekat mana Pampir dulu? Pampir mana Pampir kalau sekarang TMG TMG yang mana? TMG depan TMG Traffic Light. TMG kat depan kedai kereta tu dia. Situ yang saya ingat. Tapak. Tapak situ. Lepas tu tapak dekat 410. Oh, tapak Panggung Wayang lama. Dekat Panggung Wayang lama. Mana pula Panggung Wayang lama? Bukan TMG. TMG sebelah tu kan Sungai Tian. Ya, situlah. Situ. Kalau sarkas pun belakang sikit. Ada sarkas? Ada. Benda apa yang dia bawa? Ada macam beruk main kan, kayu sika tu ada. Kau ingat lagi tu. Tapi masa tu kalau Pampir dulu, Pampir gitu lah. Bukannya Pampir sekarang balenteng bagi duit mana tu ada. Kita Pampir dulu dia macam sarkas tau. Oh, faham. Tapi kita orang panggil Pampir ke, tak tahulah orang lain kan. Orang lain saya tak tahulah, tapi keluarga saya kehampiran saya memang cakap Pampir. Panggil Pampir. Ada Pampir ramai-ramai tu. Ada Pampir ramai. Pergi tengoklah orang melompat. Masa tu ada, saya ingat lagi, tapi saya tak ingat tahun berapa. Saya pernah pergi sarkas, tapi memang ada kat Jalan tu. Tahun berapa? Siapa kalau ada kawan-kawan kita yang tahu, itulah boleh komen. Boleh komen tahun berapa tu. Dan Cik Boy kena bawa dia kat podcast. Biar dia cerita pasal Pampir tu. Jadi kita dah merepek ke Pampir tadi. Jadi macam okey, cara puasa dulu. Perbezaan puasa dulu dan sekarang, faham tak soalan tu? Saya beza sekarang. Kalau dulu masa puasa tu best saya rasa. Beza dulu rasa macam lama je. Mungkin daripada tu usia lah kot. Yalah. Dulu kita rasa lama je, lambat ni, nak habis lambat. Bila nak tengok azan Jadi apa aktiviti PMJ ni sebenarnya singkatan daripada Pak Cik Mat Jambu. Okey, sebenarnya apa aktiviti di kampung dulu sementara nak menunggu waktu buka tu? Kalau hari sekolah beres. Hari sekolah saya balik pukul 2, masa tu balik sekolah pukul 1. Sekolah di mana? Clifford. Lipeh? Ya. Yeah. Sekolah orang putih? Clifford? Ni sebelum tu kalau you percaya, memang maknanya you kena lipat. Saya sekolah SKBJ je. SKBJ sekolah mana? SKBJ. Okey. Sampai saya dah jam 4 saya dah bawa basikal daripada rumah ke sekolah. Jadi bila bulan puasa balik awal, kita orang pergi lepak dulu. Pergi bawa basikal, pergi taman, relax, habis masa 2-3 orang kita ada group lah. Kan dulu kan ada cerita basikal tu seiring jalan, kalau kau ingat drama TV tu. Kita konon-konon lah kan. Ada gadis-gadis lah. Of course lah. Kalau aku tak ada gadis, tak jadi cerita hidup aku ni. Kehidupan aku ni gadis-gadis lah. Okey, lepas tu kita balik kan. Tapi kalau aktiviti cuti sekolah aktiviti cuti sekolah lagi best lah. Daripada pagi tu kita orang kan pukul 10 tu keluar lah, pergi mancing, pergi piknik dekat Lata Besing. Dulu kan ada Lata Besing ataupun Lata Kelawar, Lata Meraung. Okey. Tapi Lata Kelawar saya biasa pergi sebab Lata Kelawar tu dekat rumah, dia dalam Binjai tu. Sekarang dah tak ada dah. Lata tinggal dulu, kawasan tu memang agak. Tapi kalau tempat tu sekarang ni dia dah macam dah kisan, kawasan-kawasan tu pokok-pokok pun dah ditebang, dah ada buat kebun kan. Dulu dekat situ sebelah tu ada kolam. Di situlah terjadinya berbagai aktiviti di waktu puasa. Apa aktiviti tu biasanya? Selain pada mandi-mandi? Habislah mangga orang tu. Mangga benda ada kebun tadi. Ada kebun kat situ, mangga habis. Lepas tu kita akan bakar ikan di waktu tu. Balik lepas tu kita akan yelah ni. Yelah, itu memang ada lah masa tu kan. Memang kira tak puasa lah, tak payah cerita lah. Puasa. Puasa. Dah bakar ikan. Balik puasa. Balik puasa. Balik tu. Puasa budak-budak. Okey. Right. Aktiviti malam pula selepas berbuka. Apa yang biasa PMJ buat? Saya memang daripada dulu ditegakkan oleh keluarga saya untuk kesuar. Tapi kesuar pun jadi kerja juga lah. Jadi kerja juga, awet amat. Mana hidup PMJ ni daripada kecil sampai ke besar memang buat lah. Besar ni time sikit lah.
Malu kejanggut. Buah juga. Tak, malu kejanggut. Kadang slow lah sikit. Malu kejanggut. Malu kejanggut ya. Kalau malu kejanggut ingat. Tapi dulu kalau dulu kita selalu malam memang pergi surau pun kira tak jauh juga dari rumah. Jarang juga pergi. Dia dah besar dah, macam dah jam 6 tu kita dah pergi surau lah. Macam terawih. Dulu pun memang buat lapai kan sampai sekarang pun kan. Tapi dulu semua baca joma je. Benda apa? Baca apa? Oh, joma je. Apa makadam je. Kamu panggil joma. Baca makadam je kan. Jadi rengkah-rengkah dah, tapi pun beri sekejap keluar. Ada sebab lepas tu ada murid. Buat air, buat sibuk lah, masuk air kan. Aktiviti dulu. Sekarang ni dah tua ni bezalah sikit kan. Okey, untuk last soalan pada episod yang pertama ni, kita nak tanya apa dugaan semasa bulan Ramadan zaman PMJ dulu. Apa pengalaman pahit, pengalaman manis? Tak tahu juga, saya pun tak ingat dugaan saya masa tu. Itulah, kita susah. Kadang-kadang buka puasa pun ikan kering je macam tu. Tu rasa susah. Tapi adik-adik berapa orang masa tu? 6 orang. 6 orang. 6. PMJ anak ke berapa? Anak ke 1. Anak ke 1? Ada panggil anak ke 1. Anak sulung lah. Anak sulung. Anak ke 1 pun okey. Anak ke 1 okey. Jarang guna. Jarang guna tapi ada pertama. Masih faham lagi. Sebab ada kedua. Kedua ada anak ke 1. Ketiga. Betul? Jadi masa tu gitulah. Jadi makan ikan kering. Rasa macam cabaran, tapi syukur alhamdulillah. Gemuk buncit juga sampai sekarang ni. Si orik pun penuh. Dah tutup insulin. Dah. Alhamdulillah. Kerja badan semua okey. Alhamdulillah boleh. Benda faktor usia walaupun jiwa muda tapi badan dah turun. Cabaran lain tu tak adalah. Saya lebih banyak cabaran dekat bazar Ramadan sekarang ni lah. Cabaran dari segi makanan, dari segi peniaga, dari segi apa, environment. Okey. Apa komen PMJ pasal yang viral-viral di bazar Ramadan yang sekarang ni? Sekarang ni kan zaman viral. Benda tak masak sikit viral. Benda berulat itu memang kena viral lah. Apa komen PMJ? Itu juga cabaran saya rasa pada peniaga-peniaga. Jadi kalau komen saya, benda tu bagus. Bagus untuk viral kan? Yes. Sebab kalau tak viral orang tak tahu. Betul, sebab memang boleh menjejaskan, tapi you kena ambil action lah. Sebab you yang buat. Kenapa you tak betul-betul buat kan? Kenapa? You pula dah ya? Mungkin dia letih. Mungkin letih, tak boleh. Kadang-kadang tawar, kadang-kadang benda tu tawar. Yelah dia puasa. Tawar mungkin kita boleh tu. Tapi kalau sama bulat, orang viral kan. Benda sekarang ni dengan ekonomi yang agak tinggi sekarang ni. Jadi ikan tu kalau tak habis, tak kena buang tak? Betul. Tapi itulah kalau saya viral tu dia atas jugalah. Kalau orang viral kan dengan niat untuk dia baiki, tapi kalau boleh janganlah torture tu. Janganlah torture. Sekarang ni orang kalau viral memang torture terus sampai boycott kedai tu, boycott kedai tu. Tapi pada saya baguslah. Kejam. Ya, dah kita terpaksa mesti nak kejam untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dan baik untuk kita. Dia tak sengaja. Dia tak tahu benda tu, takkan dia jual benda berulat. Okey, dia kena perbaiki. Tahu benda tu datang hingga situ terus telur, terus berulat ke macam mana ke. Okey. Saya terima. Saya setuju dengan tuan. Tapi pada saya elok dibayar. Tapi kalau macam contoh benda yang bahan makanan yang dalam tu isi sikit tu memang iyalah, itu tak patut lah. Tapi kalau jangan babitkan semua. Awak dia je. Kalau benda ni tak diberitakan, orang esok orang lain beli, awak masih lagi tak buat penambahbaikan kepada awak punya. Tapi yang terbaik bagi tahu dulu kat orang berniaga. Kalau 2 kali beritahu dia buat dek je, itulah masa anda untuk viralkan. Sebab kita perlu viral sekarang. Sebab saya bercakap ni atas dasar saya lapas sohor. Saya ni cakap benda ni biar orang kecam. Baru dah boleh viral. Okeylah. Jadi kita akan sambung kepada part 2. Itulah komen-komen PMJ tadi, walaupun benda tu tak membantu sangat pun. Tapi okey. Kita tunggu part 2, kita tengok apa jadi.